Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Video kali ini kita akan cerita tentang bicara hormat, penampilan hebat. Fokus pelajaran kita untuk memahami jenis-jenis kemahiran asertif, iaitu asertif verbal dan asertif bukan verbal. Anda rujuk buku teks muka surat 31. Baik, gambar menunjukkan ada dua ikon ataupun dua contoh murid yang hebat. Maknanya dia berwibawa, ada kemahiran asertif yang baik. Jadi kita akan tahu bagaimanakah ataupun apakah ciri-ciri orang yang bersikap asertif berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam gambar ini. Gana dan Dennis merupakan dua ikon murid di sekolah mereka. Analisis yang dipamerkan oleh kedua-dua murid ini ada di bawah ni. Apakah ciri-ciri mereka? Baik, kita pergi yang pertama, Gana. Gana ialah kapten pasukan hoki. Beliau positif dan tepat memberikan arahan. Beliau juga bijak menghargai sumbangan setiap ahli pasukan. Beliau tegas menyatakan pendiriannya. Dan beliau juga menghormati dan dihormati oleh semua pemain. Gaya kepimpinan asertif Gana ialah faktor utama pasukan hoki sekolah menjadi juara peringkat daerah. Jadi, berdasarkan apa yang ditulis, yang diterangkan, ada beberapa perkara yang menjadi faktor utama kejayaannya dalam sukan yang diceburi. Yang pertama, sebagai ketua pasukan, dia sangat positif. Maknanya dia sentiasa berfikiran yang baik dan dia memberikan arahan yang tepat. Maknanya setiap tindakan dia perlukan arahan yang betul, yang tepat. Kemudian dia bijak. Bijak menghargai ahli pasukan. Dia menghargai ahli pasukan dia yang lain. Sebab dalam pasukan hoki bukannya bermain berseorangan, tapi bermain secara berpasukan. Kemudian dia tegas menyatakan pendirian. Sebagai ketua, dia kena tegas jika ada ahli pasukan yang lain ada melakukan kesilapan. Kerana semasa dalam pertandingan, sudah pasti semua ahli pasukan akan berasa letih dan penat. Jadi banyak emosi yang mempengaruhi ahli pasukannya. Jadi bila kita bijak menghargai ahli pasukan yang lain, maka semangat ataupun kerjasama akan dapat dibina untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, menghormati dan dihormati. Sebagai ketua yang baik, dia perlu menghormati orang lain dan dia juga perlu dihormati. Kalau dia tak hormati orang lain tapi dia mengharap orang lain menghormati kita, maka itu sebenarnya tak akan berlaku. Jadi kita kena pegang apa yang kita beri, kita akan dapat. Kita beri hormat, kita akan dihormati. Baik, ini cerita tentang Gana. Sekarang kita lihat pula bagaimana dengan sikap Dennis. Okey, baik. Dennis ialah kapten pasukan debat. Beliau berkomunikasi dengan berkesan menerusi, pandangan yang berfokus, postur yang betul, ekspresi muka yang tegas, penampilan diri yang meyakinkan. Gaya komunikasi asertif Dennis ialah faktor utama pasukan debat sekolah menjadi juara peringkat negeri. Ini adalah beberapa perkara yang dilakukan oleh Dennis. Berfokus. Berfokus ni maknanya apabila dia menyebut tentang sesuatu perkara, dia selari. Dia menyampaikan masalah dan dia juga menyampaikan penyelesaian masalah. Benda yang sama. Sebagai contoh, jika masalah itu tentang isu pemakanan, tapi dia menyampaikan tentang cara menjaga keselamatan, jadi perkara itu tidak selari. Kesihatan dan keselamatan, dua benda yang berbeza. Jadi sebagai ketua yang baik, yang ada sikap asertif, dia kena berfokus. Baik, yang seterusnya, postur yang betul. Postur ialah kedudukan badan. Bagaimana dia nak menyampaikan sesuatu, dia kena berdiri dengan tegak, pergerakan tangannya tepat. Contoh kalau dia tengah marah, bagaimana dengan gaya marah. Gaya tegas, macam mana gaya tegas. Gaya gembira, macam mana dia
nak tunjukkan gaya gembira. Itu berkaitan dengan postur, pergerakan ataupun kedudukan badan. Baik, yang seterusnya ekspresi muka yang tegas. Ekspresi muka, mimik muka, macam mana muka dia. Marah, sedih, kecewa, gembira, dia akan luah. Bila dia dapat luah mengikut emosinya, maka dia dapat sampaikan sesuatu tu dengan baik. Dan yang seterusnya, penampilan yang meyakinkan. Baik, yakin sangat penting untuk kita tetap dengan pendirian kita menyampaikan sesuatu. Jika kita tidak yakin, kita ragu-ragu, kita keliru, maka maklumat yang kita sampaikan tidak akan tepat, tidak akan berfokus. Dia akan mempengaruhi mimik muka kita. Kita ni nak sampaikan tengah marah ke, tengah sedih ke. Jadi dia akan mempengaruhi, dia akan mengganggu untuk kita menyampaikan sesuatu maklumat dengan baik. Jadi keempat-empat inilah yang menjadi faktor kepada Dennis untuk menjuarai pertandingan debat. Baik, seterusnya kita lihat apakah dia kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Baik, kita lihat di sini. Ghana dan Dennis berwibawa menerusi kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Berdasarkan maklumat ini, Arash membina jadual tentang ciri kedua-dua kemahiran asertif tersebut. Baik, yang pertama verbal dan bukan verbal. Verbal ni apa? Verbal ni adalah berfokus kepada percakapan kita. Macam mana kita cakap, mulut kita. Macam mana kita nak sampaikan sesuatu tu. Manakala yang bukan verbal ialah berkaitan dengan pergerakan tangan kita, badan kita, mata kita dan muka kita. Macam mana kita nak sampaikan sesuatu tu dengan emosi kita berdasarkan wajah kita dan pergerakan kita. Baik. Asertif, kita lihat di sini dia bagi tahu ketepatan bahasa lisan. Maknanya kita gunakan bahasa yang tepat dan sesuai. Rentak bicara. Rentak bicara ni dia kena ikut situasi maklumat yang nak disampaikan, apa ceritanya, bagaimana suasananya. Itu berkaitan dengan rentak. Manakala nada. Nada pun lebih kurang macam rentak. Dia sama ada tinggi ataupun rendah suaranya. Manakala asertif bukan verbal, berkaitan dengan hubungan mata, macam mana kita nak pandang orang yang sedang kita bercakap dengan dia. Dan juga postur badan kita, macam mana pergerakan kita menunjukkan ekspresi ataupun emosi dan suasana cerita tersebut. Dan juga begitu juga dengan ekspresi wajah, kita nak tunjukkan muka kita bagaimanakah suasana cerita ataupun maklumat yang hendak disampaikan. Jadi ini adalah beberapa perkara tentang asertif verbal dan asertif bukan verbal. Dan jika anda ada kedua-dua kemahiran ini, anda adalah orang yang berwibawa, orang yang hebat, orang yang boleh dijadikan contoh ataupun model kepada kawan-kawan yang lain. Jadi anda bagaimana? Adakah anda memiliki ciri-ciri kemahiran tersebut? Apapun jangan bimbang. Setiap orang berpeluang untuk memiliki sifat asertif ini. Apapun terpulang kepada diri anda yang menentukannya. Baik, sedikit rumusan pelajaran kita, iaitu asertif verbal dan asertif bukan verbal. Verbal bermaksud percakapan, apa yang kita tuturkan melalui mulut. Manakala asertif bukan verbal adalah perbuatan atau pergerakan, maknanya bahasa pada badan kita, macam mana kita nak sampaikan dengan pergerakan. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.